Ustaz ada menyentuh tentang mujtahid, imam mujtahid yang memiliki ilmu yang cukup tinggi untuk mengeluarkan fatwa, tapi dalam konteks Malaysia ni mungkin kita ada gabungan pakar-pakar yang berkumpul dalam satu majlis untuk mengadakan fatwa tersebut untuk diikuti oleh masyarakat. Jadi bagaimana Ustaz tentang pengurusan fatwa di Malaysia ini dari segi keanggotaannya, siapakah dan apakah keilmuan yang mereka miliki untuk membahaskan isu-isu yang menjadi masalah umat di Malaysia ini? Silakan Ustaz. Boleh unmute dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itulah sebagaimana yang kita dah sebutkan sebelum ini, fatwa ini ia sebenarnya tak lari daripada permasalahan ijtihad itu sendiri. Dan kalau kita tengok sepanjang zaman, orang yang dikatakan sebagai yang boleh mengeluarkan fatwa ini adalah mereka yang mempunyai kaliber ilmu yang mencukupi lah. Syarat tu kena cukup lah, kan? Jadi merujuk kepada sistem atau mekanisme yang kita ada di Malaysia kita ini sebagai memenuhi kita kata keperluan kepada kebolehan berijtihad ini, maka dibuat secara kolektif, secara jama'i, secara kolektif yang dinamakan sebagai satu jawatan kuasa. Kalau dulu dipanggil majlis, jawatan kuasa dan sebagainya lah. Nak menunjukkan satu himpunan. Yang mana di sana sudah tentu kepelbagaian kemahiran ilmuwan bidang itu dapat disatukan untuk mewakili kita kata segala juzuk-juzuk ilmu yang perlu bagi mengeluarkan ijtihad. Dan kalau kita tengok dalam majlis jawatan kuasa muzakarah bagi MKI ini, dia terdiri daripada seorang pengerusi yang merupakan juga ahli dalam MKI yang ditunjuk, dipersetujui, dan yang penting sekali anggota dia tu ialah daripada mufti. Jadi 14 mufti daripada 14 negeri ini akan ada di dalam tu sebagai ahli. Kemudian 9 orang lagi adalah ahli ulama lain dan atau pakar-pakar agama lah. Seorang dan satu orang daripada kalangan yang ada background atau perundangan, kehakiman dan perundangan. Dan sekiranya kes-kes, isu-isu yang memerlukan kepakaran dalam bidang-bidang tertentu, contoh apa hukum penggunaan cryptocurrency dalam muamalah, kan? Jadi ini benda baru, mata wang baru keluar je ni, kripto ni. Jadi perkara ini nak bahas, dia tak memadai ada pakar pekah dia tak memadai sekadar ada pakar-pakar tafsir, pakar-pakar bahasa, pakar-pakar ni saja. Maka di sini majlis ataupun jawatan kuasa akan menjemput ahli ataupun pakar-pakar lah dalam bidang ini untuk menjelaskan, memberikan keterangan mereka apa sebenarnya satu-satu perkara itu dari segi teknikalnya, dari segi apa semua. Jadi supaya pihak yang nak berijtihad, nak mengeluarkan fatwa atau hukum ini dapat faham betul-betul dulu. Sebab kalau soalan disalah faham, jawapan pun keluar salah, kan? Jadi perkara ini penting supaya apa yang fatwa, isu yang dikeluarkan ia tekan betul. Itu adalah kita kata dari segi keanggotaan dan keahlian. Dan syarat-syarat dia itulah maknanya yang paling penting sekali sudah tentu para mufti, dan para mufti ini sudah tentulah terdiri daripada mereka yang diperakui keilmuan mereka dalam bidang-bidang terutamanya kita kata bidang fiqh lah, kan? Sebab mufti tapi bukan setakat fiqh saja. Sebab kita juga tahu fatwa juga menyentuh perkara akidah. Fatwa-fatwa juga menyentuh banyak benda-benda, bukan sekadar masalah sah batal dari segi fiqh ni sahaja. Baik. Itu adalah kita kata yang membentuk institusi ataupun jawatankuasa majlis fatwa itu sendiri. Ini apa saya rasa perbincangan kita ini pun sudah agak kita kata jelas sebenarnya
tentang sebagai, kalau nak tahu lebih detail itu sudah tentulah kita perlu masa yang lebih panjang. Tetapi maknanya sebagai dalam bentuk satu bentuk forum begini dengan kekangan had yang kita ada, saya rasa dia memberi gambaran yang jelas dari segi apa saja yang kita dah bincang tadi oleh tiga orang panel lah kita kata, termasuklah juga dengan moderator pun membawa hala tuju perbincangan ini. Dan saya ambil kesempatan lah di sini untuk conclude. Sebenarnya apa kalau tajuk kepada wacana kita pada hari ini ialah memperkasakan tentang sama ada institusi fatwa itu sendiri dan sebagainya. Maka saya menggunakan penekanan dari angle dari sudut tadbir urus itu sendiri. Sebagai contohlah, salah satu elemen penting dalam tadbir urus ialah transparansi, ketelusan. Jadi kalau kita tengok soalan daripada moderator pun sudah menunjukkan tentang ketelusan dalam tadbir urus fatwa ini, dalam pentadbiran dia, pengurusan dia pun masih macam soalan misteri kepada rakyat, kepada masyarakat awam kan. Tak pasti siapa ahli dia ni sebenarnya, macam mana mereka ni. Maknanya ni tak, ketelusan di situ masih tidak begitu. Dan kalau tanya lebih detail lagi, siapa sebenarnya sekarang ni ahli majlis fatwa, kita dah tak boleh nak jawab. Mufti mungkin boleh jawab, tapi yang mana pakar-pakar lain tu? Siapa? Profesor mana? Apa ulama mana yang ada dalam tu? Siapa orangnya? Apa backgroundnya? Jadi perkara ini sepatutnya boleh diberi perhatian dalam kita nak memperkasakan tentang fatwa itu sendiri, tentang tadbir urus fatwa itu sendiri. Dari segi accountability. Jadi kalau kita dah tahu siapa orangnya, baru accountable tu datang. Jadi orang nampak, oh ni peranan JAKIM ni sebenarnya. Ini perangat pengerusi dia sekarang macam ni. Jadi accountability tu akan jelas siapa yang nak bertanggungjawab atas satu-satu perkara. Dari segi keberkesanan, dari segi kecekapan. Jadi sudah tentu ini menuntut kepada satu pengurusan yang bukan ala kadar, bukan sekadar sambil lewa, dan bukan satu perkara ni. Dan kita tengok kewujudan JAKIM itu sendiri, memang fungsi terbesar dia adalah sebagai urustia kepada MKI. Asal dia pun datang daripada situ sebagai bahagian hal ehwal Islam di dalam Jabatan Perdana Menteri, kepada MKI sendiri, kepada majlis yang ditubuh oleh Majlis Raja, dan juga fungsi dia sekarang ni di dalam sebagai urustia juga kepada jawatan kuasa fatwa itu. Ada urustia dia. Ini kecekapan, keberkesanan, sejauh mana keberkesanan fatwa, sejauh mana keberkesanan dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Ini pun perlu, sebab dalam satu tadbir urus itu perlu melihat, kita kena ada komponen-komponen yang macam ni semua, kan? Supaya barulah insya-Allah salah faham tidak akan berlaku. Dan salah satu cabaran dia lah juga kita nak memposisikan fatwa itu sendiri dalam kerangka pentadbiran negara ini, sebagaimana panjang lebar yang ditekankan oleh Datuk Wan kita tadi. Memposisikan ini juga satu perkara yang penting. Maknanya kalau kita salah letak, salah posisi, salah letak lah namanya, kan? Jadi bila dah salah ni, banyak lah. Bila dah letak pun dah salah. Macam contohlah kalau main bola, orang tu bukan striker, kau pergi letak posisi striker, banyaklah masalah akan keluar lepas tu, kan? Macam tu juga. Maksudnya kita ni kalau dah salah letak pada satu tempat yang tak betul, maka natijahnya juga akan bukan positif. Jadi inilah antara yang saya rasa kita boleh explore dan kita boleh lihat lagi dari segi teorinya, dari segi konsepnya, dari segi praktikalnya, sudah satu benda yang berlainan pula. Macam contoh tadi cabaran, kalau kita kata moderator menyarankan, oh perkara ini perlu dibawa ke dalam sistem pendidikan perundangan undang-undang. Itu dia kata konsep dia je baru. How to, bagaimana nak bagi benda tu jadi. Masya Allah, macam Datuk Wan cakap lah, perjuangan tu panjang lah. Dan benda ni bukan boleh dicapai dalam masa 1, 2 hari, 4 hari, bukan bulan, bukan setahun, 2 tahun. Dia memang akan ambil masa.
Tetapi kita kena yakin, insya-Allah kita mulakan sesuatu dengan bismillah, kita tawakal pada Allah. Apa yang kita tak mampu, Allah akan datangkan orang untuk menyempurnakan apa yang hasil ataupun sasaran yang kita nak capai, insya-Allah.